Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim dia dengan bangganya mengatakan bahawa kita telah dapat pelaburan yang dilulus yang terbesar dalam sejarah Malaysia, tuan-tuan, iaitu 329 bilion, dia kata. Dan sejak semalam sampai hari ini, media-media pun telah melaporkan dan pihak kerajaan pun telah menggembar-gemburkan perkara ini. So perkara ini, dan saya tengok gelagat Perdana Menteri ini agak melucukan sikit lah, tuan-tuan. Sebabnya apa? Sebabnya bila kita tengok prestasi ekonomi, saya dulu dalam kerajaan lama juga dan saya pernah kerja di unit perancang ekonomi 16 tahun yang lepas. Bila kita tengok prestasi pelaburan, kita tak tengok sangat pelaburan yang dilulus ini, atau ia bukanlah merupakan indikasi ataupun indikator atau penunjuk arah yang utama lah. Yang kita tengok benda lain, yang kita tengok actual investment inflow atau actual FDI inflow atau aliran masuk pelaburan yang betul, yang sebenar, bukannya yang dilulus. Sebab apa? Sebab saya tahu memang banyak aja pelaburan yang kita proses dan dilulus, ada permohonan daripada orang itu, orang ini, dan kita tengok dan kita luluskan lah. Dan permohonan ini tiap-tiap tahun memang beratus-ratus bilion pun. Dan kerajaan sebelum ini pun pada tahun 2022 tak salah saya, mereka pun umum pelaburan yang dilulus terbesar dalam sejarah pada ketika itu, 306 bilion tak salah saya, azmin umum. Cuma masalahnya, mana pergi duit-duit ini? Kalau betul ada pelaburan 329 bilion ini, seperti yang Anwar Ibrahim kata berlaku pada tahun lepas, mana pergi duitnya ini? 329 bilion dilulus. Kalau masuk ini, sepatutnya mereka ni semua dah beli ringgit. Bila mereka beli ringgit dengan puluh-puluh ratus-ratus bilion ini, patut ringgit tak terempas macam ni sampai terburuk dalam sejarah, tuan-tuan. Ringgit, kita akan nampak ringgit akan kembali mengukuh. Tapi ini tak berlaku. Siapa yang sebenarnya berlaku? Yang sebenarnya berlaku begini, pelabur masih tak yakin. Sebab pelaburan yang diumum oleh Anwar Ibrahim tu yang diluluskan saja. Yang dilulus ni tak semestinya yang dilaksana, tuan-tuan. Sebab mereka minta kelulusan. Sebab apa mereka minta kelulusan awal? Biasalah, macam kita ada tanah, kita nak buat rumah. Bila kita nak buat rumah, ia akan, kelulusan ini memakan masa. So kita minta kelulusan dulu daripada Majlis Perbandaran. Tapi sama ada kita nak buat rumah atau nak membina rumah, itu nak keluarkan duit, itu bergantung pada keadaan ekonomi. Kalau ekonomi bagus, kita teruskan. Kalau ekonomi tak bagus atau kita tak yakin, kita tak teruskan. Samalah juga dengan pelabur-pelabur ini. So mereka minta dulu kelulusan. Lepas itu kalau mereka tak yakin, dia tak masukkan. Sebab itu daripada 329 bilion yang telah diumumkan diluluskan oleh Anwar Ibrahim atau kerajaan pada tahun lepas, kita pun nak tanya berapa yang sebenarnya yang masuk ini, adakah masuk atau tidak. Kalau masuk, mestilah ringgit telah mengukuh. So jawapannya, dia tak masuk, atau kita tak tahu bila dia nak masuk, atau sama ada dia janji ataupun jadi ke tidak nak masuk. So daripada indikasi ringgit yang kita tahu, tak adalah banyak bilion-bilion atau ratus bilion yang masuk. Sebab itu ringgit sekarang ni teruk pada kadar 4.8 ringgit per US dollar. Sebabnya pelabur tak masuk lah, tuan-tuan. Dan satu lagi, pelabur-pelabur ini, apabila dia minta kelulusan untuk buat pelaburan, contohnya macam Tesla atau sebagainya, dia bukan minta daripada negara kita je, tuan-tuan. Dia akan pergi Thailand, dia akan pergi Indonesia, dia akan pergi kita. So katakan dia nak melabur lah, dia declare interest dia nak melabur 50 bilion ke 100 bilion lah. Dia minta kelulusan kita, kelulusan Thailand, kelulusan Indonesia. Lepas tu dia tengoklah kelulusan mana, lepas tu in time dia akan kaji lagi yang mana dia nak masuk. Last dia tak masuk kita, dia tak jadi sebab dia tengok keadaan ekonomi kita kucak-kacir, dia pergi negara lain. Ini yang biasanya berlaku, tuan-tuan, dan ini juga telah berlaku
pada tahun lepas. Macam mana kita tahu prestasi pelaburan sebenar? Sebab tu saya kata tadi, kita kena tengok net investment inflow, the actual one, atau yang sebenarnya berapa aliran keluar masuk pelaburan yang berlaku pada negara kita. So, jadi tahun lepas berapa sebenarnya net investment inflow atau pelaburan sebenar yang masuk dalam negara kita, naik ke turun? Jawapannya tuan-tuan, turun teruk, jatuh teruk. Daripada laporan Bank Negara kata daripada laporannya, jumlah net investment inflow daripada FDI telah jatuh negatif 47%, hampir separuh jatuh, daripada 74 bilion pada tahun 2022 kepada 39 bilion pada tahun 2023. So dalam setahun pentadbiran Anwar Ibrahim, FDI net inflow ni telah jatuh 35 bilion. Itu yang sebenarnya, maksudnya pelabur-pelabur masih tak nak masuk, dan mereka masih pegang duit mereka walaupun kelulusan itu telah mereka dapat. Ini prestasi sebenar, bukannya yang dilulus ini. Dilulus ini, saya ingat negara lain pun lulus ratus-ratus bilion. Kita lulus 100 bilion, Thailand lulus 100 bilion, Indonesia lulus 100 bilion. So bergantung pada pelabur itu, bila time yang bersesuaian dia nak pergi mana. So sekarang ni dia tak nak masuk Malaysia. So apa benda yang Anwar Ibrahim ni nak bangga-bangga, saya pun tak tahulah. Mungkin dia tengah terdesak tuan-tuan. So dia cakap je lah apa benda yang ada pun. Tapi saya tak tahulah dia nak spin ataupun apa benda yang dia nak buat ini tuan-tuan.